مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Aryan Rifki baca doa Aryan. Aryan Rifki ada? Bacakan doa. Okey, Aryan Rifki baca doa. Kita sama-sama aminkan doa yang akan dibaca oleh Aryan. Allahumma qah alaina ni'mataka wa yassir alaina min hada'i rahmatika. Amin. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Aryan Rifki yang membacakan doa tadi yang kita sama-sama aminkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kelapangan hati untuk kita belajar pada hari ini dan memahami apa yang kita akan bincangkan dalam kelas hari ini, insya-Allah. Okey, apa abang semua? Sihat semua ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua sihat. Alhamdulillah, bagus-bagus. Dah minggu depan nak sekolah ni, dah siap-siap ke? Baju sekolah ke apa? Oh. Baju sekolah, kasut sekolah. Mana yang ada je lah kan. Ada yang tak muat ke? Nah, baju sekolah tak test lagi. Kasut je. Kasut semua test semua tak muat. Tak muat dah? Allah. Macam mana nak datang sekolah nanti? Tapi tak apalah, kita sekolah pun mungkin sekejap kot, seminggu setengah saja. Kita akan bagi 2 grup. Akan membuat pergiliran, insya-Allah. Siapa yang baru masuk, tolong tulis nama dekat ruang chat tu untuk Ustaz catat kehadiran. Nur Ain Damia. Okey. Nur Syafiqah Ismail. Okey. Luqman. Luqman Hakim. Okey, tak apa, lagi kita check. Kita check balik lepas ni kehadiran. Okey, siapa ingat lagi minggu lepas kita belajar tajuk apa? Dakwah Nabi. Dakwah Nabi. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Kan, sallallahu alaihi wasallam. Bila ustaz sebut, bila kita sebut nama Muhammad, kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala apa yang kita buat tu. Jadi hari ni kita sambung lagi tajuk ni. Yang sila buka buku teks kementerian tu, sambung muka surat 156. Seperti mana yang ustaz share dalam skrin tu, 150. Terbalik. Share terbalik, tapi kita tak apa, dia tak bersambung. Kita tengok yang muka surat 156 dulu. Ustaz besarkan. Nampak tu. Bagi besar, betul-betul besar punya ni. Baca dan fikirkan. Dia ada muka surat 156 tu tentang tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Lepas tu muka surat 157 akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Jadi seperti mana yang ustaz sebut minggu lepas kan,
kita berkewajipan untuk mencontohi. Tak apa, Syabir tak apa. Kita minggu lepas kita telah mempelajari tentang bagaimana kita perlulah mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua perbuatan baginda. Apa yang baginda buat kita kena buat. Antara apa yang baginda buat adalah berdakwah. Berdakwah maknanya menyampaikan Islam. Ajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi menerima tentangan. Menerima tentangan daripada kafir Quraisy. Tentangan ni maksudnya apa? Tentangan ni maksudnya mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa bentuk yang mereka buat? Ada 4 perkara yang dibuat oleh mereka yang ditulis dalam buku teks ni lah. Sebenarnya banyak yang mereka buat ni kepada baginda. Okey, kita ada 4 teks tu. Ustaz nak pilih 4 orang. Nanti sekejap lagi Ustaz main pilih je lah. Siapa yang baca siap sedia lah semua. Okey, yang pertama tu Ustaz nak panggil Nur Ain Damia. Nur Ain Damia ada Nur Ain Damia. Lama Ustaz tak dengar suara Nur Ain Damia ni. Nur Ain Damia. Nur Ain Damia ada? Ada. Ain Damia baca ni yang nombor 1, fitnah. Boleh? Muka surat 156. Ustaz. Ya. Ni Ana bukan dalam rumah ni nak tengok buku sebab ni Ana dekat kedai. Kat kedai? Beli breakfast. Oh, nampak tak tulisan yang Ustaz share tu? Kat atas tu. Share screen. Nampak. Boleh baca. Baca yang tu. Baca yang ni je. Baca yang ni je. Fitnah. Boleh? Boleh nampak? Tak nampak? Ana nampak. Ana nampak. Ain Damia nampak tak dekat skrin yang Ustaz share tu? Pakai handphone kan? Kalau tak nampak buat macam ni. Dekat skrin tu. Buat besarkan. Buat kat skrin tu boleh besarkan. Hello, Ain Damia. Ain Damia pergi mana pula dah? Boleh baca? Alamak, Ain Damia. Siapa nak baca tadi? Boleh? Syafiqah. Okey, Syafiqah baca. Syafiqah baca. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sebagai bodoh, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Okey, tahniah kepada Nur Syafiqah. Tepukan untuk Nur Syafiqah. Nak baca nombor 2. Nombor 2. Tadi yang dah tulis nak nombor 2. Safwan. Safwan bagi Safwan baca nombor 2. Auni baca, Auni Nasuha baca nombor 3 nanti Okey. Alright. Okey, Ustaz terangkan dulu tentang fitnah. Apa yang dibuat oleh kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah difitnah. Dituduh oleh
musyrikin Quraisy sebagai gila. Oh, depa kata nabi kita ni gila. Adakah patut depa kata nabi kita ni ahli sihir? Ahli sihir tahu ahli sihir? Oh, ahli sihir ni boleh buat magic lah, buat jahat kat orang. Ahli sihir. Macam Bomo, Tok Bomo. Cerita apa? Cerita tahyul. Dia tengok cerita tahyul. Tengok. Yang Bomo tu semua tak boleh tu. Semua perkara yang diharamkan, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi ahli sihir, Bomo, Tok Bomo yang tak elok lah, Tok Bomo yang menggunakan jin itu tak boleh lah. Tapi kalau Bomo menggunakan ayat Al-Quran tu mana ruqyah, yang tu yang dibenarkan lah. Walaupun kita panggil nama dia Bomo lah juga kan dalam istilah kita ni. Tapi yang menggunakan jin tu dipanggil ahli sihir. Kemudian dikatakan juga Nabi kita ni seorang pendusta, penipu. Itu semua adalah fitnah. Fitnah ni benda yang tak betul, yang dibuat. Cerita yang direka-reka. Sedangkan mereka kenal Nabi Muhammad SAW daripada kecil sebagai seorang Al-Amin. Al-Amin ni orang yang amanah. 40 tahun mereka kenal Nabi kita. Kan? 40 tahun mereka hidup bersama Nabi kita. Mereka kenal Nabi kita ni seorang yang jujur, seorang yang baik hati, seorang yang amanah, yang bercakap betul, yang tidak gila, bukan ahli sihir. Tapi mereka saja mereka-reka cerita. Tuduh Nabi kita ni orang gila, tuduh Nabi kita ni ahli sihir, tuduh Nabi kita ni pendusta. Sebab apa? Sebabnya mereka tak mau orang ikut Nabi kita. Mereka tak mau dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh masyarakat musyrikin Quraisy ketika itu. Mereka takut ramai orang masuk Islam. Mereka kata Nabi kita pemecah belah masyarakat, pemutus hubungan silaturahim. Ini fitnah yang dihamburkan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ni pun macam tu juga. Orang yang nak buat baik difitnah dengan pelbagai tuhmahan. Teroris lah, apa lagi yang diberikan kepada ni, lebay lah, pemecah belah masyarakat lah. Mereka bagi gelaran-gelaran, ejekan-ejekan, fitnah-fitnah yang tidak betul. Okey, nombor 2 siapa nak baca tadi? Nombor 2 tadi? Alamak. Safwan. Okey, Safwan baca, Safwan. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin, termasuk perkahwinan. Tindakan itu menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Yang ni yang dibuat oleh musyrikin Quraisy. Okey, tepukan kepada Safwan sebab dia baca tadi nombor 2. Jadi musyrikin Quraisy selain daripada memfitnah Nabi kita, musyrikin Quraisy juga telah membuat pemulauan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tak apa. Okey. Pemulauan telah dipulaukan. Mereka memulau. Pulau ni maksudnya kalau orang moden berkata apa? Orang moden kata palau. Aku kena palau lah. Maknanya kena pulau lah tu. Pulau ni maksudnya kita cakap dengan dia tapi dia tak jawab. Betul. Kita nak cakap dengan dia tak mau cakap. Kena palau. Kena palau. Itulah. Maksudnya kalau macam kalau cakap saja tak apa. Tapi depa buat ni lagi teruk lagi. Kalau kita cakap dengan dia tak mau cakap kita tak apa.
ini depa nak menjalankan aktiviti berjual beli, depa tak mau juga. Musyrik Quraisy tak mau. Maknanya kalau pergi kedai tak mau jual dekat orang Islam. Orang Islam nak pergi kedai nak beli dengan orang kafir Quraisy, depa tak mau jual, depa palau. Lepas tu bentuk ekonomi, komunikasi ni tadi cakap tak mau cakap balik. Termasuk perkahwinan. Lagi dahsyat, kahwin pun tak mau juga. Depa tak mau, tak bagi kahwin dengan orang Islam. Dan lagi teruk lagi, ada kaum muslimin yang mengalami kelaparan, lapar. Dah tak boleh nak beli makanan, tak boleh nak berurusan jual beli kan. Dipulaukan, dan ini menyebabkan tekanan kepada orang Islam. Bayangkanlah kalau dalam kampung kita ni, dekat taman kita ke, semua orang bukan Islam. Ada 2-3 orang je orang Islam. Jadi 2-3 orang Islam ni semua orang tak pedulikan dia. Tak mau jual barang, tak mau bagi makan. Apa perasaan orang Islam ataupun apa keadaan orang Islam ketika itu? Masa tu tentulah mengalami kesedihan. Bukan sekejap, 3 tahun. 3 tahun lama tu. Kita COVID setahun lebih pun, dekat 2 tahun ni pun rasa macam tekanan kan. Ada di kalangan ayah kita yang tak kerja, mak kita tak boleh nak kerja, nak berniaga tak boleh. Jadi kita kena, kalau di rumah tu kita kena membantulah keluarga kita yang mungkin ada dalam tekanan, kesusahan. Bayangkanlah 3 tahun orang Islam yang nak mengamalkan Islam dipulau oleh masyarakat ketika itu. Okey, nombor 3 siapa baca tadi? Auni Nasuha kan? Betul tak? Okey. Nombor 4 ni ramai berebut nak baca ni. Nanti kita buat lat tali lat. Okey, nombor 3, penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Ni lagi sedih. Ini yang ditempuhi oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Okey, sebelum tu tepukan untuk Auni Nasuha kerana membacakan tadi. Al-Fatih tepuk kuat. Penyiksaan. Ini lagi dahsyat. Apa yang ditempuhi oleh para sahabat apabila mereka menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diseksa. Siapa lagi yang kena seksa selain daripada Sayyidina Bilal? Tahu tak? Siapa lagi yang kena seksa? Pernah dengar ni? Sumayyah. Siapa pernah dengar sikit? Sumayyah tak pernah dengar? Sayyidina Bilal ni diletakkan batu berat besar di atas dada dia kerana dia telah memeluk agama Islam. Nama tuan dia kalau tak silap Ustaz Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni dia tangkap Sayyidina Bilal. Lepas tu dia paksa Sayyidina Bilal untuk masuk kepada agama asal mereka, agama nenek moyang mereka, iaitu agama menyembah berhala, menyembah nenek moyang, dan tidak beriman dengan Allah SWT. Tetapi Sayyidina Bilal tetap dengan iman dia, tetap beriman kepada Allah SWT. Pernah tengok kan cerita ni kan, cerita tentang The Message ke, cerita Nabi Muhammad, dalam movie pun ada kan. Dalam tu ada satu karakter nama Bilal. Ada lagi yang diseksa, iaitu Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha, orang yang pertama syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Sayyidina Sumayyah. Kan ada lagu kan Sumayyah? Siapa tahu lagu Sumayyah? Mana dengar? Saya nyanyi sikit. Irfan nyanyi. Luqman nyanyi Luqman. Macam mana? Tak ingat. Alah. Wow. Macam mana? Irfan nyanyi sikit. Tak ingat. Tak apa, nanti masuk sekolah nanti kita nyanyi kan. Dia masuk sekolah nanti kita nyanyi sama-sama. Minggu depan dah sekolah lah kan? InsyaAllah.
Jadi inilah kesedihan ataupun kesusahan yang menimpa para sahabat kerana menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ni pun ada juga yang diseksa, yang dibunuh kan. Macam kawan-kawan kita dekat Palestin, dekat Masjid Al-Aqsa, dekat China, Uyghur China, dekat Myanmar tu kaum Rohingya. Mereka semua ni diseksa dan dibunuh kerana akidah. Kerana mereka memeluk agama Islam. Itu yang kita tahulah. Ada yang mungkin kita tak tahu kan. Sebelum ni zaman dulu di Bosnia, zaman ustaz sekolah rendah, sekolah menengah dulu, isu Bosnia, orang Serbia dia tangkap orang Bosnia, dia lakukan penyiksaan, buat benda-benda yang tak elok. Ustaz, Bosnia? Bosnia. Pernah dengar Bosnia? Tak. Bosnia ni satu negara dekat Eropah lah. Tapi sekarang dah okey dah lah. Zaman dulu lah. Zaman ustaz sekolah menengah tu. Tahun 90. Tahun 90-an lah. 92 ke 93 gitu lah. Jadi itulah kejadian yang menimpa umat Islam. Jadi kita umat Islam ni kita kena kuat lah. Bina kekuatan kita. Macam apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, bagi kekuatan kepada umat Islam. Akhirnya umat Islam ni tidak dijauhkan daripada siksaan. Macam Sayyidina Bilal ni yang sanggup menyelamatkan Sayyidina Bilal ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang kepada tuan dia beli. Sayyidina Bilal ni dia seorang hamba. Hamba ni maksudnya dia jadi macam barang lah. Macam barang, macam roti ke apa, kalau nak kena beli. Jadi betul. Zaman dulu kan orang ni diperhambakan. Maksudnya orang ni buat macam barang. Kalau nak barang aku, kena beli. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia beli Sayyidina Bilal ni daripada Umayyah dan selamatkan daripada siksaan. Gitulah maksudnya. Okey, nombor Ustaz, nak baca nombor 4? Nombor 4 ni ramai yang nak baca ni. Siapa yang cop dulu tadi? Siapa yang cop dulu tadi? Irfan ah? Luqman ke Irfan? Sekejap Ustaz tengok siapa yang dah lama tak baca ni. Siapa yang Ustaz catat yang dah lama tak baca? Luqman dah lama tak baca. Ustaz nak dengar suara Luqman lah. Boleh? Luqman baca lah be. Okey, Luqman baca nombor 4. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatuna Sumayyah. Ni baru Ustaz cerita tadi. Tadi penyiksaan. Ni pembunuhan pula. Kita buka untuk Luqman dulu sebelum Ustaz terangkan. Nur Syafiqah dekat Sarawak. Jauhnya. Okey, pembunuhan berlaku di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang paling teruk lah. Kan, makna tindakan yang dibuat oleh musyrikin Quraisy kerana beriman dengan Allah SWT, kerana ikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni mereka dibunuh. Sayyidina Yasir ni suami kepada Sumayyah. Anak dia nama Amal. Dia pun satu keluarga ditangkap ni. Ammar bin Yasir, Sayyidina Yasir, mak dia nama Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka telah dibunuh kerana beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara ujian-ujian yang menimpa orang yang berdakwah. Di kalangan kita pun ada juga yang ditimpa dengan ujian-ujian
seumpama ini. Ada yang difitnah, ada yang dipulau, ada yang diseksa. Ustaz baru pulau dia ni banyak ustaz dia orang di pulau. Pulau Pinang. Banyak ustaz sekarang ni. Sebab apa? Tahu sebab ada yang benci Islam, ada yang apa tak suka dia ni, tak suka dia tu. Jadi kalau orang benci kita sebab kita mengamalkan Islam, sebab kita ajak kepada dakwah, tu maksudnya kita dapat pahala. Dan maksudnya kita telah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu petanda yang baiklah. Yang pentingnya kita kena sabar dan tabah menghadapi ujian tersebut. Ni kat bawah ni ada tulis kan. Sabar dan tabah membawa kepada kejayaan. Kita kena sabar dan tabah dalam apa jua ujian yang menimpa kita. Sahabat-sahabat semua sabar. Depa sabar. Depa sabar dengan fitnah. Nabi Muhammad lebih-lebih sabar lagi lah. Kan? Depa sabar apabila di pulau. Depa sabar apabila diseksa. Macam mana nak sabar tu? Letak batu besar atas dada. Masya Allah. Kan? Letak batu besar atas dada. Nak tercabut. Nak pecah dada-dada. Tapi mereka sabar. Masya Allah. Kalau boleh kita cuba menghayati lah apa yang ditempuhi oleh para sahabat ni. Tapi kalau dah kena bunuh, tak boleh nak sabar dah. Dah mati dah. Nak sabar macam mana lagi? Itu semua ujian. Jadi kita kena faham lah. Ini tentangan yang bentuk tentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey. Siapa sebenarnya yang ketua yang menentang Nabi Muhammad? Siapa tahu? Di kalangan musyrikin Quraisy. Siapa kepala yang buat ni? Yang buat fitnah, yang buat pulauan, yang buat penyiksaan, yang buat merancang untuk pembunuhan. Siapa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Abu Sufyan. Lagi? Abu? Banyak abu-abu ni. Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Lahab. Tu antara abu-abu yang jahat. Abu yang baik pun ada juga. Abu apa yang baik? Abu Muttalib. Abu Bakar. Abu Bakar orang yang baik kan. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa Abdullah bukan Abu. Jadi ada apa soalan nak tanya? Ada soalan tak yang nak ditanyakan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini? Tak ada soalan. Faham semua kan? Jadi kita sama-sama menghayati lah apa yang kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita semua ni sebagai seorang yang mengikut Nabi Muhammad SAW. Kena buat dakwah. Kita semua ni, anak-anak ustaz ni semua kena buat dakwah. Kena ikut apa dakwah yang dibuat oleh Nabi kita. Sebab kita sayang Nabi kita kan. Dan dalam dakwah ni kita kena banyak bersabar. Ujian akan menimpa kita. Walaupun kita ni kecil lagi kan, darjah 4 kan. Tapi kita didik bermula daripada kecil inilah untuk mencontohi baginda, meneladani baginda. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa minggu depan lah. Tapi tengok jadual lah. Minggu depan ni ada buat jadual kan. Grup A, grup B. Siapa yang akan hadir ke sekolah lah secara bergiliran insyaAllah. Jadi sebelum Ustaz nak tutup kelas kita ni, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Ya, nak tanya apa? Nanti kalau masuk kelas, kalau masuk sekolah nanti jadual buka.
Jadual kita akan ikut jadual yang sebelum PKP hari tu. Jadual sebelum PKP tu kan ikut daripada pagi 7.30 sampai pukul 4 petang kan. Sampai pukul 4 ke 3. Sampai pukul 3. Ha. Jadi ikut jadual yang dulu punya tu. Bukan ikut jadual PDPR ni lah. Ha. Jadi nanti dalam 2-3 tengoklah, mungkin esok kot akan keluarkan memo. Dalam minggu ni akan keluarkan memo bab pembahagian kelas, pembahagian grup, grup A, grup B. Kita bahagi dua lah kelas kita ni. Tak apa, nanti jadual nanti minta dengan guru kelas. Siapa yang dah hilang jadual tu minta guru kelas masukkan balik dalam grup WhatsApp. Ya. Sekolah kan secara bergiliran kan. Yang separuh lagi tu Separuh gitu duduk kat rumah je lah. Relax. Ataupun nanti ustaz ada cikgu akan bagi kerja sekolah ke. Ustaz, ada kena di rumah ke Ustaz? Apa dia? Kenapa? Oh, ni Sakinah kata apa dia? Laju sangat cakap PKP ke tak? Sebab Mak Ana, tengok dulu macam mana, tak tahu boleh pergi ke tak. Ada Mak Ana bagi pergi, Ana pergi. Oh, duduk kat kampung. Oh, tak ni, takut COVID tak apa. Kalau risau. Mak Ana kena pergi sekolah. Jadi Mak Ana kalau Ana pergi sekolah, hari-hari Mak Ana lambat pergi sekolah. Oh, ada gitu. Satu lagi kat bengkel. Ya, tak apalah kalau boleh. Kalau ada masalah, tak apalah. Kalau boleh main lah. Nanti grup kita ni akan bagi dua lah, bagi dua grup lah. Kelas kita akan bagi dua. Kita semua berapa orang? 30-an. 31. 31 bagi dua, 15 orang grup A, 15 orang grup B. Minggu yang pertama ni, minggu depan ni grup A. Yang lain duduk rumah lagi. Minggu lagi satu. Yang kita ada berapa grup Ustaz? Dua grup je. Satu grup berapa orang? Satu grup dalam 15 orang. Ya. Kan 31. 31 15 dengan 16. 16. Okey, Ustaz nak cek kehadiran tu sebelum kita tutup. Aish ada ke Aish? World of Tank Aish kan? Betul? Ya. Oh ya. Afif Farhan ada, Afif Farhan. Tak ada. Hazim ada, Hazim? Tak ada. Aulia? Aulia tak ada. Tak ada. Nur Jasmina? Tak ada. Nur Maria? Tak ada. Nur Syifa Khaira ada? Nur Syifa Khaira? Dia tak ada. Tak ada. Wan Isa ada, Wan Isa? Tak ada. Tak ada. Ustaz, kenapa Ustaz ada ubu-ubu kat atas kepala Ustaz? Ada obo-obo lah. Bestnya main obo-obo. Saja. Okey, insya-Allah kita jumpa nanti minggu ni. Minggu depan dah tak ada kelas online lah, insya-Allah. Kita akan bersemuka insya-Allah. Kita tutup kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Ustaz jangan lupa tanda nama Ana. Ana ada. Sabar, ada yang tak sebut tadi masanya ada. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr inna insana fi khusr illa alladziina aamanu wa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Assalamualaikum.